Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama-sama menikmati kesihatan tubuh badan dan juga diberi kesempatan waktu untuk bersama-sama pada petang ini bermuzakarah meneruskan bacaan kitab At-Taqriratu As-Sadidatu fil Masaili Al-Mufidati yang dikarang oleh guru kami Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullahu ta'ala. Jadi kita dah bincang tentang perkara-perkara yang berkait dengan fitrah anak Adam. Jadi sekarang kita nak masuk perbahasan yang baru, iaitu perbahasan al-wudu. Kita baca babul wudu. Al-wudu'u lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha'. Al-wudu pada sudut bahasa ialah satu nama bagi proses membasuh sebahagian badan. Sama ada bahagian badan itu bahagian badan wuduk ataupun tidak. Contohnya basuh perut, ambil air basuh perut, itu nama wuduk sudut bahasa. Ambil air basuh peha, itu nama wuduk pada sudut bahasa. Ambil air basuh tangan, itu nama wuduk pada sudut bahasa. Jadi pada sudut bahasa, al-wudu bermakna membasuh sebahagian badan, sama ada badan itu anggota wudu ataupun tidak. Wa huwa ma'khudhun min al-wada'ati wa hiya al-husn wal jamal. Al-wudu diambil daripada perkataan al-wada'ah yang bermakna cantik dan comel. Sebab tu orang yang berwudu mukanya bercahaya, berbeza dengan orang yang tidak berwudu, orang yang tidak salat. Sebahagian ahlullah diberi keistimewaan untuk dapat melihat perkara ini secara zahir. Dia boleh bezakan antara orang yang tidak berwuduk dan juga orang yang berwuduk. Sebahagian je lah. Naam. Wa syar'an ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin bi niyyatin makhsusatin ala wajhin makhsus. Pada sudut syarak ataupun istilah fuqaha, al-wuduk bermakna nama untuk proses membasuh anggota yang tertentu, iaitu anggota wuduk lah, muka, tangan, kepala, kaki. Biniyati makhsusah, dengan niat yang khusus dan juga dengan cara yang khusus, iaitu mesti mengikut tertib. Jadi pada sudut syarak, al-wuduk ialah proses membasuh, perbuatan membasuh anggota tertentu dengan niat yang khusus dan juga dengan cara yang khusus, iaitu dengan cara tertib. Selesai kat situ. Boleh? Jadi kalau kita basuh perut, dinamakan al-wudu pada sudut bahasa, tapi tidak dinamakan wudu pada sudut syarak. Kalau kita basuh anggota wudu tapi tak ada niat, maka kita sebut namanya wudu pada sudut bahasa, tapi tidak dinamakan wudu pada sudut syarak. Tidak dinamakan wudu pada sudut istilah. Faham tak? Yallah. Mal farqu bainal wudu wal wudu? Ini sebagian ulama membezakan antara al-wudu bi fathil waw dan juga al-wudu bi dhammil waw. Al-wudu bi fathil waw ismun lima'il wudu. Al-wudu ialah nama bagi air. Air yang kita buat berwuduk tu, air mutlak tu, namanya ialah al-wudu. Hatil wudu mendatangkan kepada aku air wuduk. Wa amal wudu, adapun wuduk dengan dham, waw tu dhammah, maka ismun lil fi'l, itu nama bagi perbuatan membasuh anggota tertentu. Tu dia. Jadi al-wudu nama bagi air wuduk, al-wudu proses berwuduk itu sendiri.
Kemudian disebut fadlul wudu, kelebihan berwudu. Warada 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Warid daripada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, baginda bersabda alaihi salatu wassalam, la yusbighu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seseorang itu berwuduk dengan itqan, dengan betul, dengan bersungguh-sungguh, dengan sempurna, tak melainkan dihampunkan bagi dia dosa yang lampau dan dosa yang akan datang. Boleh? Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar di dalam musnad beliau. Dalam Majma'i Az-Zawaid dikatakan rijal bagi hadis ini muwaththaqun, thiqah lah. Kemudian waqala aidan sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, as-salatu khairu mawdu' wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Sembahyang itu sebaik-baik perkara. Duduk saja tak tahu benda nak buat, yang paling baik kita sembahyang. Wa la yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min, dan tidak menjaga akan wuduk melainkan orang yang beriman. Jadi di sini Nabi menyaksikan kesempurnaan iman bagi mereka yang menjaga wuduk. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من أظفاره. Dalam sebuah hadis yang lain disebut, barang siapa yang berwuduk kemudian mempercantikkan, mempercomelkan wuduknya, maka akan keluarlah dosa-dosanya daripada tubuh badannya, sehingga kan dosa juga keluar daripada celah-celah kuku. Dosa-dosa kecil. Itu fadilat berwuduk lah. Kemudian masalah. Ma huwa al-mujibu lil wudu' al-hadatsu am al-qiyamu ila salah? Ini satu persoalan. Apakah perkara yang mewajibkan kita berwuduk? Apakah perkara yang mewajibkan kita berwuduk? Adakah hadas? Kita berhadas, kentut, kencing apa semua tu, adakah itu sebab kita wajib berwuduk? Ataupun al-qiyamu ila salah, adapun sebab kita nak sembahyang? Maka dijawab, al-mu'tamadu anna al-mujibah huwa al-hadath. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ialah perkara yang mewajibkan wuduk ialah hadas itu sendiri. Bila berhadas maka wajib berwuduk. Sebab apa wajib berwuduk tu? Wa anna raf'al hadathi syaratun li sihhatis salah. Sebab angkat hadas ini syarat untuk sahnya salat. Bila kita berhadas, sembahyang tanpa wuduk tidak sah, maka wuduk tu wajib. Apa perkara yang mewajibkan wuduk? Al-hadas. Lepas tu berdiri untuk solat tu, adakah itu mujib lil wuduk? Adakah itu dianggap sebagai perkara yang mewajibkan wuduk? Jawapannya tidak. Lepas tu wa amal qiyamu ila salah fa syaratun li fawriyatil wuduk. Adapun nak sembahyang itu syarat untuk wajib segera wuduk. Jadi kita ada dua. Pertama, perkara yang mewajibkan wuduk, mujibul wuduk kita sebut hadas. Kemudian perkara yang mewajibkan segera berwuduk. Perkara yang mewajibkan segera berwuduk itu ialah nak sembahyang, nak tawaf. Al-qiyamu ila salah, al-qiyamu ila tawaf, itu perkara yang menjadikan wuduk tu kena buat segera. Tak boleh sembahyang dulu, lepas sembahyang baru berwuduk. Tak boleh sembahyang dulu, lepas sembahyang baru berwuduk, tak sah lah. Jadi bila kamu nak sembahyang, wuduk tadi tu tak sepatut boleh. Dia gini cerita dia. Pukul 1 sampai pukul 4 waktu Zuhur. Kita boleh berwuduk pukul 2, pukul 3, tak ada masalah bila-bila. Tapi bila nak sembahyang, bila-bila sahaja kita nak sembahyang pukul 1, ketika itu wajib wuduk. Wajib segera wuduk untuk sah salat. Nak sembahyang pukul 3.30, wajib ketika itu segera berwuduk untuk sah salat. Kalau tak, tidak sah. Jadi bedakan antara mujibun lil wudu dan juga mujibun li fawriyatil wudu. Kemudian berpindah kepada furudul wudu, fardu wudu. Minta tolong share siapa yang tengok live ni ya. Tak ada masalah, seorang dua. Okey,
Fardu wudu ada 6, sittatun. Arba'atun tathbutu bil Quran wa hiya ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini wa mashu ba'dil ra'si wa ghuslur rijlain. 4 daripadanya sabit dengan dalil Al-Quran, iaitu basuh muka, basuh tangan, sapu sebahagian kepala dan basuh kaki. Itu sabit dengan Al-Quran. Wasnani bis sunnah, 2 lagi rukunnya sabit dengan sunnah. Wahuma an-niyah wa tartib, niat dan juga tartib. Jadi pada zaman Nabi tak adalah belajar at-taqriratus sadidah, tak ada. Ataupun belajar Nailur Rajak ataupun matan Safinatus Salah. Lepas tu dalam tu disebut fardu wudu ada 6. Tak ada benda tu zaman Nabi. Mereka buat benda tu. Wudu tu mereka laksanakan. Datang ulama selepas tu mikir, adakah kita perlu buat kitab dan kita sebut satu-satu untuk mudah umat-umat selepas ni belajar dan sebagainya. Maka mereka kata perlu. Jadi selepas itulah baru dia buat rukun wuduk tu, ada beberapa fardu wuduk, perkara yang membatalkan wuduk, semuanya daripada hadis-hadis dan juga Quran dan juga Al-Quran. Boleh, dalam Quran tidak ada sebut secara jelas fardu wuduk 6, tak ada. Carilah. Dalam hadis pun tak ada. Tapi Nabi buat perkara tersebut. Jadi ulama cek, kita sebut 6 lah. Sebab Nabi tak pernah tinggal benda ni. Tu dia. Boleh. Al-aslu fih. Al-aslu kat sini maknanya ad-dalil. Siapa yang belajar usul fiqh, dia tahu al-aslu ni tak diitlakkan ke atas beberapa makna. Antaranya ialah ad-dalil. Al-aslu fihi ay ad-dalilu fih. Dalil pada bab wudu' ialah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Tu. Jadi dalam ayat ni disebut, ya wahai orang-orang yang beriman, bila mana kamu nak sembahyang. Bukan dah habis sembahyang walaupun kuntum tu fa'al madhi, mana dah habis sembahyang. Tapi kat sini kena kembali kepada syarahan ulama. Mereka mengatakan selepas. Mereka mengatakan idza kumtum, maknanya idza aradtum qiyamas salah ataupun iqamatas salah. Wahai orang-orang yang beriman, bila mana kamu nak sembahyang, maka sebelum sembahyang tu berwuduk dulu. Apa dia wuduk? Faghsilu wujuhakum, basuh muka. 1. Wa aydiyakum, basuh tangan hingga ke siku. Wamsahu, sapu bi ru'usikum, kepala. Wa arjulakum, ataf kepada wujuhakum, basuh juga kaki kamu hingga kedua buku lali. Naam. Kama qala sahibu saffati zubat furuduhu niyyah waghsil wajhaka wa ghasluka al-yadaini ma' mirfaqika wa mashu ba'di ar-ra'si thumma ghsil wa'um rijlaika ma' ka'baika wartartibu thum. Gitu. Syarhul furud. Syarahan kepada fardu wudu. Yang pertama ialah an-niyah. Fardu yang pertama ialah an-niyah. Bila nak niat ni, fayanwi raf'al, gua ada nak niat fayanwi raf'al hadas, niat mengangkat hadas. Ambil air kena kat muka sahaja aku mengangkat hadas. Lagi comel sebut sahaja aku mengangkat hadas kecil dalam hati. Ataupun awil wudu, ataupun sahaja aku berwudu, sahaja aku mengerjakan wudu. Ataupun awil taharata lis salah, sahaja aku bersuci untuk salat, sahaja aku bersuci untuk tawaf. Wahakadha. Waktu untuk niat ialah inda ghasli awwal juz'in min al-wajhi, ketika mana membasuh awal juzuk daripada muka. Li'anna al-ibrata bil furud, kerana iktibarnya ialah dengan perkara yang fardu. Jadi nak niat tu bila? Bila kita basuh awal juzuk daripada muka. Contoh kita ambil air basuh sini dulu, maka sampai air kat sini dalam hati sahaja aku berwuduk. Ataupun kita ambil air, kita basuh atas dulu, yang itu yang paling afdal. Ketika itu kita niat sahaja aku berwuduk, gitu. Boleh? Jadi kalau kita basuh atas ni tanpa niat, contoh kita pergi beli air, ambil air basuh muka, baru teringat nak berwuduk. Jadi baki bawah tu kita niat wuduk, maka yang bawah sahaja dikira, yang atas belum dikira, maka kena basuh semula lah. Tu. Kemudian dalam ta'liq itu disebut 7 perbahasan penting tentang niat.
Kita bacalah insya-Allah. Faidatun, satu faedah, yata'allaqu bin niyyati sab'atu ahkamin majmu'atun fi qawli ba'dihim. Berkait dengan niat ini 7 hukum, yang mana 7 hukum tu dihimpunkan dalam satu syair ataupun nazam. Sab'u su'alatin atat fi niyyah ta'ti liman faza biha wala wasan. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kayfiyatun syartun wa maqsudun hasan. Okey, apa syarahan bagi 7 perkara tersebut? Pertama, haqiqatuha, hakikat bagi wuduk. Bukan hakikat bagi wuduk, hakikat bagi niat. Sekarang ni kita nak bincang tentang niat. Hakikat bagi niat ialah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Kita qasad sesuatu, kita niat sesuatu, kita hadirkan dalam hati untuk buat sesuatu. Ketika dalam masa yang sama, perbuatan tu kita sedang buat. Benda maksud qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih, tuju kepada sesuatu berserta dengan perbuatan. Kita ambil air, kena kat muka, kita pun sahaja aku berwuduk. Jadi kita qasad untuk berwuduk, dalam masa sama kita buat laksana perkara tersebut. Tu kita mandi wajib, ambil air, kena kat kepala, dalam hati sahaja aku mandi wajib. Jadi kita tuju kepada, kita nak kepada mandi, dalam masa sama kita buat proses mandi tu. Itu kita panggil sebagai an-niyah. Wa kharaja bi hadha at-ta'rif al-'azmu fa huwa qasdu asy-syai' ma'a 'adami al-iqtirani bi fi'lih. Jadi terkeluar daripada ta'rif ini azam. Azam ni ialah qasdu asy-syai' ma'a 'adami iqtirani bi fi'lih. Kita qasad kepada sesuatu, tuju kepada sesuatu, tapi dalam masa yang sama kita tak buat sesuatu tersebut, kita buat akan datang. Contohnya, minggu depan kita berhajat nak berjalan, pergi ke Johor, berjalan tengok tempat orang. Itu kita panggil azam. Azaman dalam hati. Buatnya bila? Buat minggu depan. Lepas tu kehendak tu sekarang. Itu kita panggil al-azmu. Boleh? Nah. Jadi kat sini tak boleh azam. Contoh, dalam hati kita ada kehendak untuk berwuduk, tapi masa wuduk kan, basuh muka apa semua, tak ada niat langsung untuk wuduk, terleka langsung. Ketika itu tidak sah. Sebab apa? Sebab kita azam bukan niat. Sedangkan yang diwajibkan ialah an-niyah. Perkara kedua ialah haqiqatun hukmun. Yang dibahaskan dalam niat ini, yang kedua ialah hukum. Al-wujubu ghaliban, ghalib kebiasaannya dalam bab ibadat, niat itu wajib. Sembahyang wajib niat. Apa lagi? Haji, umrah, puasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zakat, itu wajib niat kan? Sembahyang sunat, sembahyang wajib, mandi, itu wajib niat begitu. Kharaja bihi ghuslul mayyit fa niyyatuhu mandubatun lil ghasil. Jadi kita sebut wajib secara ghalib kebiasaan. Nak keluarkan mandi jenazah. Ada jenazah depan kita, hukum memandikan dia wajib, tapi niat nak memandikan tu sunat. Maknanya masa kita mandikan dia tu, kita katakan molek badan dia, tapi kita tak niat nak memandikan jenazah. Masa tu sah juga pemandian tersebut, sebab niat untuk memandikan jenazah sunat. Gambaran yang lebih jelas kita sebut orang gila lah. Orang gila nampak nanti apa ni, dia pun mandikan jenazah. Orang gila ni niat dia ghairu mu'tabar. Maka kita sebut ketika itu dia tak niat pun, tapi bila kata molek sah. Sah. Jadi mandi wajib, mandi jenazah wajib, tapi niat untuk memandikan jenazah itu sunat. Itu terkeluar daripada ghalib kebiasaan hukum asal bagi niat, iaitu al-wujub. Yang ketiga, mahalluha, tempat. Al-qalbu wal talaffuz biha sunnatun liyu'ina al-lisanul qalba fi istihdariha. Yang ketiga, tempat niat ialah hati. Niat dalam hati. Hadirkan dalam hati nak berwuduk, aku berwuduk, aku mandi wajib, aku solat fardu zuhur, gitu. Cumanya talaffuz bagi niat itu sunnah, dituntutlah.
Makna sebelum berwuduk nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sunat sebut guna lidah. Sebelum sembahyang nawaitu usalli fardhas subhi rak'atain lillahi ta'ala. Sunat sebut guna lidah. Tak. Jadi sebab apa sunat sebut guna lidah? Bila kita sebut guna lidah mudah untuk kita hadirkan dalam hati niat tu. Nah. Boleh? Ya Allah. Yang keempat dalam bab niat dibincangkan zaman. Bila nak niat? Awal ibadat. Awal salat, awal mandi, awal wudu. Wa kharaja bihi as-sawm waz-zakatu wal-udhiyah. Fan-niyyatu fiha laysat muqtarinatan bi awwal al-ibadah. Terkeluar daripadanya puasa. Puasa tak wajib kita niat awal ibadat. Malah tak sah. Awal ibadat bila kita start puasa? Awal subuh lah. Tak. Bila masuk subuh tu saat pertama tu, daripada saat itulah kita puasanya. Adakah kita niat ketika itu? Tunggu molek-molek ada 5 tepat. Masuk subuh. Waktu tu baru kita niat. Tak. Kita niat sebelum tu lagi, malam tu lagi. Kalau ikut hakikatnya kita berazam untuk puasa. Cuma azam kat sini qama maqaman niyah, dia ganti tempat niat, dia cover tempat niat. Sebab apa? Susahlah kita nak tarakub. Kita nak tarakub, perhati molek pukul 5. Betul pukul 5 masuk subuh, perhati molek pukul 5 baru kita niat. Susah nak pelihara, nak jaga benda tu, nak dapatkan benda tu susah. Begitu juga zakat. Zakat tak wajib kita niat pada awal ibadah. Kita boleh niat ketika mana kita asingkan harta. Contoh, depan mata saya ada 100,000, cukup setahun, maka saya kena keluarkan 2,500. Saya ambil 2,500, saya nak letak dalam almari sebagai harta zakat. Masa saya pindahkan tu dalam hati, ini harta zakat aku, sah niat. Masa bagi pada fakir miskin tak perlu niat dah. Ataupun lepas kita letak, masa kita pindahkan tu tak ada niat. Lepas kita letak dalam almari kita, laci kita, waktu tu kita niat. Waktu tu kita niat dalam laci tu 2,500 tu harta zakat aku. Tak. Itu harta zakat aku. Itu zakat harta aku, bukan harta zakat aku. Itu harta zakat harta aku, itu zakat harta aku. Itu dah memadai dah. Boleh? Ataupun kita niat ketika bagi. Tapi tak wajib niat ketika bagi fakir miskin. Niat sebelum tu lagi dibenarkan. Wal udhiyah, niat untuk korban. Sebelum sembelih pun boleh niat dah. Kita kena pasti yang mana kita nak sembelih ni. Kita dah bayar apa semua, kita niat dalam hati. Sahaja kita niat dalam hati kita untuk menyembelih binatang itu atas dasar korban, dah memadai dah. Walaupun ketika sembelih tak ada niat, boleh dah. Okey, jadi itu 3 ibadat yang terkecuali lah, tak wajib kita niat pada awal ibadah. Faham tu? Perkara yang kelima dibincangkan dalam bab niat ialah kaifiat niat. Takhtalifu bi ikhtilafil ibadah. Berbeza-beza kaifiat niat mengikut perbezaan ibadah. Kalau niat puasa, nawaitu pula dah. Nawaitu shauma ghadi an ada'i fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Kalau haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sembahyang nawaitu usalli fardhas subhi rak'atain lillahi ta'ala. Jadi cara niat, kaifiat niat itu berbeza-beza ikut jenis ibadah lah. Yang keenam dibincangkan tentang niat ini ialah syarat-syarat sah niat. Syarat-syarat sah niat. Kita sebut nak sah wuduk mesti niat. Niat tu sendiri dia ada syarat dia. Ada 6 syarat. Gugur salah satu syarat tidak sah niat, melainkan pada beberapa gambaran yang akan datang kita sebut. Apa 6 syarat tu? Yang pertama, islamun nawi. Fala tasihhu niyyatu min kafirin illa fi ghuslil kafirati min haidin wa nahwihi likay tahilla li haliliha al-muslimi. Ni saya tulis li haliliha al-muslimu ni, salah ni. Al-muslim ni sifat bagi halil.
Jadi Halil bagi bawah, dia pun kena bagi bawah. Tu boleh. Yang tabik ni masa mula-mula belajar dengan Habib tu. Likai tahilla li haliliha al-muslimi wa huwa zawjuha aw sayyiduha fatasihhu minha an-niyyatu wa in kanat ghayra muslimatin. Syarat pertama untuk sah niat ialah mesti Islam. Orang yang berniat tu mesti Islam. Maka kalau orang kafir berniat, tidak sah niat tersebut. Bila niat sahaja tidak sah, maka ibadat wuduk tu sendiri lagilah tidak sah. Niat puasa tak sah, maka ibadat puasa lagilah tidak sah. Tak melainkan pada satu gambaran kat sini dia sebut. Illa fi ghuslil kafirah. Orang kafir yang perempuan yang berkahwin dengan seorang muslim. Kalau kena gaya cukup syarat, maka seorang muslim boleh kahwin dengan Yahudiyah ataupun Nasraniyah. Dengan Yahudiyah ataupun Nasraniyah. Jadi berkahwin ada dua orang ni, Zaid dengan seorang perempuan kafirah. Boleh? Nah. Okey. Jadi dalam mazhab Syafi'i ni, perempuan tu bila haid, suami tak boleh nak setubuhi dia. Tak. Lepas suci daripada haid boleh bersama? Belum. Dalam mazhab Syafi'i mesti kena mandi dulu. Mandi wajib dulu. Jadi perempuan ni nak mandi wajib, sedangkan kafir. Kita sebut dibenarkan. Kamu mandi wajib, kamu niat untuk mengangkat hadas, ataupun kamu niat kamu niat untuk diharuskan untuk disetubuhi. Dan ketika itu lepas adik tutup. Adik nak apa? Nak mandi? Nak mandi? Mandilah. Buka elok. Nah. Apa mana tahu tadi? Perempuan yang kafirah tadi nak bersama dengan suami dia tidak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i melainkan selepas mandi. Jadi dia kena mandi lah. Lepas tu masa mandi tu kena niat. Kalau tak, tidak sah mandi. Ada niat untuk diharuskan untuk disetubuhi oleh suami. Niat dia tu sah tak? Sah lah. Walaupun dia kafir. Kerana apa? Nak memuliakan seorang muslim. Suami dia bukan nak memuliakan dia sebagai seorang kafirah. Tak. Nak memuliakan seorang muslim, iaitu suami dia ataupun tuan dia yang muslim. Faham tak? Jadi kat sini kita sebut sah tu lid-darurah. Dengan makna kalau perempuan tu masuk Islam, tak, dia kena mandi pula. Sebab apa? Mandi sebelum ni, mandi wajib sebelum ni tidak mengangkat hadas. Dia hanya mengharuskan disetubuhi. Mengharuskan bersama dengan suami, tak mengangkat hadas. Jadi kalau mandi pula kena, kalau masuk Islam kena mandi pula lah. Dengan niat mengangkat hadas. Yang kedua, at-tamyiz. Itu syarat kedua untuk sahnya niat. Mesti berakal, mesti tamyiz. Apa tamyiz? Wal mumayyizu huwa alladhi ya'kulu wahdahu wa yastanji wahdahu fala tasihhu min as-sabi ghairil mumayyizi wal majnuni illa fi mas'alatain. Tamyiz maksudnya ialah seseorang tu dah sampai satu umur yang menyebabkan dia boleh buat perkara daruriyat sendiri, perkara asas sendiri, seperti makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Istinja ni mana pergi tandas, berak sendiri, kencing sendiri, basuh sendiri. Jadi kalau anak kita sebesar saat Ramadan 3-4 tahun ni tak boleh harap lagi. Itu belum mumayyiz lah tu. Wuduk dia tidak sah. Begitu juga orang gila, tidak mumayyiz, maka tidak sah wuduk dia. Melainkan pada dua gambaran, iaitu wudu' as-sabi lit-tawaf, fayanwi anhu waliyuhu li'anna at-tawaf ruknun fi nusuki wa la yasihu illa bil wudu'i wa niyyatu min furudil wudu'. Yang pertama ialah wuduk budak kecil untuk tawaf. Contoh, saya bawa sa'i Ramadan ke Mekah. Jadi alang-alang mari saya nak buat tawaf, saya nak umrah. Umrah saya selesai dah, nak umrah ke dia juga. Ambil berkat. Maka antara rukun umrah ialah tawaf. Tak? Syarat sah tawaf ialah wuduk. Maka saya wudukkan dia. Dia tak boleh wuduk sendiri, kawan tu. Saya wudukkan dia.
Basuh elok-elok adik. Saya wudukkan dia. Boleh? Maknanya saya ambil air, basuh muka dia, saja aku angkat hadas untuk budak ni kerana Allah Ta'ala. Boleh? Saja aku berwuduk, saja aku wudukkan budak ni kerana Allah Ta'ala. Gitu. Faham tak? Kemudian kita sebut wuduknya sah dan tawaf selepas itu pun sah. Sedangkan dia tidak mumayyiz. Yang kedua, pengecualian ialah ghuslul zawjah al-majnunah. Seronok mandi. Adik, main elok. Ghuslu az-zawjah al-majnunah min al-haidhi litahilla li zawjiha fayanwi anha zawjuha. Yang kedua, mandi perempuan yang gila. Perempuan gila boleh kahwin, tak ada masalah. Tak. Mentelah lagi kalau kahwin tu menyebabkan gila makin kurang. Ada kahwin orang gila juga ke, ataupun ada orang kekasih dia yang nak jaga dia, asal bercinta dulu tak gila, lepas tu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi gila. Jadi si suami ni ataupun lelaki ni rasa tanggungjawab, padahal tak kahwin pun lagi. Dia pun kahwin dengan isteri gila. Okey, bila kahwin tu nak bersama, gila-gila pun bersama, mulai ada sihat. Tak. Bila nak bersama sedangkan haid tak boleh. Tak, suci haid pun kena mandi dulu. Okey, jadi dia mandi. Cuma siapa nak mandikan dia? Yang nak mandikan dia ialah suami lah. Suami tolong mandikan dia. Kemudian suami yang tolong niat. Faham tak? Jadi tadi kita sebut perempuan kafir juga, tapi disebabkan dia tak gila, dia niat sendiri. Kat sini dia gila, maka dia tak boleh niat, sebab niat dia ghairu mu'tabar. Lepas tu siapa nak niatkan? Suami. Macam budak kecil tadi, siapa nak niatkan? Wali. Saya niatkan untuk sa'i Ramadan. Yang ketiga, okey, perbahasan yang ketiga, benda pula dah. Ni bukan perbahasan yang ketiga. Syarat sah niat yang ketiga ialah al-ilmu bil manwi. Jadi yang pertama mesti Islam, yang kedua mesti tamyiz, yang ketiga mesti kita tahu ibadah yang kita nak laksanakan tu. Wa huwa an yakuna 'indahu 'ilmun bi kayfiyatil ibadah allati sayuaddiha. Mesti seseorang tu tahu kaifiat ibadat yang dia nak buat. Contohlah dia tak tahu sembahyang tu macam mana, rukun pun tak tahu, perkara yang membatalkan tak tahu, syarat sah setiap rukun tak tahu belaka. Tiba-tiba dia niat wuduk untuk solat, tak boleh, tak sah. Silap. Apa nama? Dia nak berwuduk, tapi cara wuduk tak tahu. Niat wuduk tu ghairu mu'tabar, tidak sah. Dia nak sembahyang, rukun sembahyang tak tahu nak start dengan apa dulu. Adakah start dengan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu tayat awal, lepas tu tayat akhir, kemudian rukuk sujud. Tak tahu cerita lagu mana sembahyang. Jadi orang lagu tu kalau dia niat sahaja ke salat, tidak diambil kira. Sebab apa? Dia tidak tahu cara untuk laksanakan ibadah yang dia akan laksanakan. 4. Adamul ityani bima yunafiha, tidak mendatangkan perkara yang menafikan niat. Tidak mendatangkan perkara yang menafikan niat. Bukan perkara yang membatalkan wuduk tak, menafikan niat wuduk. Ka'anna wal wudu'a wartadda asna'ahu aw a'rada anhu. Contohnya seseorang tu niat wuduk tak, kemudian dia murtad. Dia basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Masa basuh kaki tu dia hina Allah ke lagu mana? Murtad. Tak ada habis basuh kaki. Kita sebut niat terbatal. Wuduk tak terbatal. Dengan mana kalau dia masuk Islam balik, dia kena perbaharui wuduk dan basuh kaki sahaja, tak perlu basuh daripada muka. Sebab wuduk tak terbatal dengan murtad. Yang terbatal ialah niat sahaja. Bila niat terbatal, masuk semula Islam, hanya kena niat balik dan basuh baki anggota wuduk. Tu dia. Boleh? Antara perkara yang menafikan niat ialah al-i'radu 'anil wuduk. Tengah basuh muka, malas basuh muka. Dia berpaling daripada wuduk. Semula dia basuh muka, habis basuh muka, lepas tu malas berwuduk, tak ada berwuduk. Bila dia berpaling tu, dia menafikan niat. Boleh. Jadi dia tak boleh sambung terus basuh tangan. Malah dia kena perbaharui wuduk. Dia kena perbaharui niat, lepas tu barulah dia boleh basuh tangan sampai ke kaki.
Yang keenam, tahaqqukul muqtadi. Pada habis cerita bab niat je kita ni. Tu. Tahaqqukul muqtadi. Yang keenam ini apa? Syarat sah niat lagi ni. Syarat sah niat lagi. Tahaqqukul muqtadi. Kena yakin perkara yang menuntut dia berwuduk. Ay tahaqqukul hadathi minal wudu' fala tasihhu ma'a taraddudi kama idza arada an yatawadda'a syakkan fil hadathi falamma tawadda'a bana lahu annahu muhdits fala yasihhu wudu'uhu wa sayati tawdihuhu fi syurutil wudu'. Ni akan datang juga syarahan dia, cuma kita terang sedikit. Tahaqqukul muqtadi ni maknanya kita mesti yakin perkara yang menuntut kita berwuduk. Boleh? Jadi kalau seseorang tu syak, aku ni ada wuduk ke tak ada? Ada wuduk ke tak ada? Dia nak semayang ni, dia syak, aku ni ada wuduk ke tak ada? Jadi dia nak ambil jalan berhati-hati, dia pun berwuduk. Berwuduk mana boleh ada, habis basuh kaki apa semua. Lepas berwuduk, baru teringat, memang aku tak ada wuduk tadi. Jadi dia sebut dalam hati alhamdulillah, ataupun dia sebut guna mula alhamdulillah, aku dah berwuduk. Maka hadas aku terangkat. Kita sebut hadas kamu tak terangkat. Sebab apa? Sebab bila kamu berwuduk tadi, kamu syak pada perkara yang menyebabkan kamu kena berwuduk. Sebab kamu tak tahu aku ni berhadas ataupun tidak. Kalau kamu tak berhadas, tak perlu berwuduk. Kalau kamu berhadas, kamu kena berwuduk. Jadi kamu syak pada perkara yang menyebabkan kamu kena berwuduk. Kemudian kamu wuduk juga sebagai satu langkah berjaga-jaga. Wuduk mana-mana ada, siap berwuduk baru teringat, sebelum berwuduk tadi memang aku berhadas. Kita sebut wuduk tidak sah. Oleh sebab tu sebahagian ulama sebut, bila kita nak berwuduk tiba-tiba datang syak, kita batalkan dulu secara yakin, kentut ke, tapi jangan kentut depan orang. Boleh? Ataupun kita pegang kemaluan dan sebagainya untuk membatalkan wuduk tersebut. Dan akan datang perincian hukum yang lebih mendalam pada syarat sah wuduk akan datang. Jadi itu 6 perkara yang kita sebut sebagai apa? Syarat untuk sah wuduk. Semula, syarat untuk sah niat. Syarat untuk sah niat. Syarat untuk sah niat ni sama ada niat wuduk, niat sembahyang, niat puasa, itulah cerita dia. Yang pertama mesti Islam, yang kedua mesti tamyiz, yang ketiga mesti tahu kaedah ibadat yang kita nak buat, yang keempat mesti kita tidak mendatangkan perkara yang menafikan niat, yang kelima tidak yang kelima tak baca. Yang kelima ada muta'alliqi qat'iha bi syai'. Kita tidak mengikat memutuskan niat dengan sesuatu. Ka'anna wa fi salati annahu sayaqta'uha idza ja'a fulan. Fala tasihhu an-niyyatu was-salatu wa illam yaqta'ha. Contohnya seseorang tu berniat dalam salat, dia akan berhentikan salat kalau datang fulan. Tak. Tengah sembahyang ni, dalam hati kalau Zaid datang aku nak berhenti sembahyang. Kita sebut ta'liq begitu. Tak. Membatalkan apa? Membatalkan bodoh ni seorang. Adik ambil ni. Ni Dik. Kan masuk dalam ni kan viral pula kan. Dah pergi selindung dengan diri kamu. Pergi belah sana. Tu. Tak nampak. Sana sikit. Kan nampak lanjut bulat kan, viral pula. Mana tadi? Kalau tengah semayang, kalau Zaid datang aku nak berhenti salat. Kalau hujan turun aku nak berhenti salat. Ketika itu kita sebut niat tak sah, sembahyang tu pun tak sah. Sekalipun Zaid tak datang, sekalipun hujan tak turun. Sebab apa? Bila kita ta'liq untuk memutuskan ibadat, bila mana berlakunya sesuatu, maka itu menunjukkan kita ni tidak putus 100% untuk solat. Dia ganggu niat lah. Ketika itu tidak sah. Jadi itu yang kelima. Yang keenam, tahaqqukul muqtadi tadi. Selesai 6 perkara berkait dengan niat. Apa? 6 yang pertama kita bincang tadi hakikat ta'rif niat. Yang kedua hukum niat. Yang ketiga tempat niat. Yang keempat masa niat. Yang kelima cara niat. Yang keenam syarat sah niat. Syarat sah niat sahaja ada 6. Kemudian yang ketujuh ialah maqsuduha, tujuan untuk niat.
Tak berdosa ke niat macam tu untuk memutuskan ibadah? Tak berdosa ke niat macam tu? Tak, kalau dia niat lagu tu sembahyang tak sah daripada awal lagi dah. Niat nak gurau, nak main lagu tu berdosa lah. Bawa main dengan agama, bawa main dengan salat tak boleh, haram, berdosa. Tapi kalau jahil, maka tak berdosa. Dan Allahu a'lam, nak kata batal tu pun susah. Sebab perkara ni antara perkara yang rawamid, perkara-perkara yang orang awam pun tak tahu. Dia dalam syarak ni dimaaf 3 benda. Pertama, orang yang baru peluk Islam. Yang kedua, orang yang duduk jauh daripada ulama'. Jadi tak ada jumpa tok guru. Jadi ada benda-benda yang dia buat, walaupun perkara tu benda asas, kita sebut dimaaf. Contoh jimuk siang bulan Ramadan. Tok guru dia ajar 2-3 benda je. Tak ada sebut, tak boleh. Ada kat bawah tu sikit. Nak habis sikit lagi. Habis ni dululah. Yang ketujuh, maqsuduha, tujuan kepada niat ada 2. Pertama, membezakan adat dengan ibadat. Contohnya mandi Jumaat. Ada orang niat sahaja aku mandi sunat Jumaat, dapat pahala. Ada orang niat, ada orang tak niat, mandi saja nak bersihkan badan, tak dapat pahala. Jadi membezakan antara adat dengan ibadat. Duduk dalam masjid, ada niat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Ada duduk saja tak niat, maka tak dapat pahala. Yang kedua, membezakan martabat niat. Allahumma salli ala Muhammad. Membezakan martabat ibadat. Tak, contoh mandi wajib dengan mandi sunat, benda sama je. Mandilah, ratakan air dengan ratakan badan dengan air. Tak, ratakan badan dengan air. Tapi yang pertama mandi wajib sebab niatnya mandi wajib. Yang kedua mandi sunat sebab niatnya mandi sunat. Tak, kita sembahyang 2 rakaat. Sebelum subuh dan subuh. Subuh tak payah buat kunut sebagai contoh. Jadi sebelum subuh dengan subuh tak ada beza. Dua-dua 2 rakaat. Tapi yang pertama sunat sebab kita niat sunat. Yang kedua ialah fardu sebab kita niat fardu. Jadi function kepada niat ialah membezakan antara ibadat dan adat. Yang kedua, membezakan martabat ibadat, sama ada fardu ataupun sunat. Dan sudah tentu fardu pahalanya lebih banyak. Allahu a'lam. InsyaAllah nanti kita masuk fardu wuduk yang kedua, iaitu ghaslul wajhi, membasuh muka. Cukup sekadar itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.